Assalamualaikum, selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih pada sesiapa sahaja yang menonton channel Cikgu Ju. So hari ini perkongsian saya adalah kepada murid-murid tingkatan 4. Yang mana mereka perlu memilih aliran untuk ke tingkatan 4. Sebab hari itu kita tak ada PT3, jadi pelajar tingkatan 4 ni tiada pendedahan. Aliran mana yang dia suka ataupun yang mana yang dia nak pilih. So, cikgu ambil kesempatan ni untuk show ataupun kita kata promokan mata pelajaran elektif, iaitu mata pelajaran pendidikan seni visual. Yang mana satu ketika dulu cikgu suka sangat nak melukis. Nak ambil mata pelajaran ni. Tapi masa tu pakej yang ditawarkan pada kelas cikgu tak ada mata pelajaran pendidikan seni. Tapi disebabkan cikgu terlalu minat, maka cikgu menyambung pengajian ke tingkatan 6 dan cikgu tambah satu subjek iaitu mata pelajaran pendidikan seni visual. Itu mukadimah sajalah. Jadi kebanyakan daripada video cikgu ni lebih kepada pengalaman cikgu sendiri. Sebagaimana yang kita selalu dengar, subjek pendidikan seni ni selalu dijadikan subjek picisan. Ada yang berpendapat begitu, tapi hanya segelintir. Pada cikgu, mungkin kurangnya pendedahan. Kurang pendedahan tentang subjek itu sendiri. Jadi, hari ini cikgu ambil kesempatan, cikgu akan ceritakan apa yang terkandung dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, juga ke mana hala tuju, ke mana hala tuju kamu sekiranya kamu mengambil aliran sastra dan subjek elektifnya mata pelajaran pendidikan seni visual. So, jangan susah hati, cikgu akan terangkan satu-satu. Baiklah. Kenali dulu dunia kesenian. Nasihat cikgu, kita kena kenal dulu. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Setengah orang yang belum tahu ataupun memang dia tak belajar aliran seni, dia merasakan seni tu bila dia dengar je, mata pelajaran seni visual, lukis-lukis, saya tak pandai lah, saya tak minat lah, saya tak gerti lah. Habis tu berhenti dah belajar seni, nak jadi pelukis ke? Ini adalah salah satu sifat-sifat pemikiran orang yang sempit. Kalau dulu mungkinlah tak ada lagi teknologi canggih untuk kamu search. Tapi zaman sekarang dah banyak laman web. Kita dah ada banyak teknologi canggih sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Jadi kita boleh banyak mendapat maklumat daripada sumber-sumber sosial media tadi itulah. Jadi kita kena kenal dulu apa yang ada dalam pendidikan seni visual. Nampak tak gambar rajah tu? Cikgu sengaja. Kalau kamu perasan daripada mula slide cikgu tadi sampailah slide yang kedua ni, cikgu masih mengekal colourful. Sebab apa? Sebab dengan warna itulah boleh menarik perhatian. Boleh menarik perhatian. Alright. Cikgu bacakan dulu pengenalan. Pendidikan seni ni memainkan peranan memperkembangkan sifat ini melalui persepsi visual. Persepsi visual, imajinasi dan daya pemikiran. Seni itu bukan sekadar kita nampak melukis, tapi dia banyak menggunakan persepsi visual, imajinasi, daya fikiran. Walaupun kita tak ada formula-formula pengiraan yang berkaitan dengan subjek lain, tapi kita sangat memerlukan idea. Kegiatan pemikiran, penerakaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi seni. Cikgu bagi tahu, pendidikan seni visual ni bukan sekadar subjek yang kamu sekadar belajar dan nak lulus. Sebenarnya subjek seni ni dia banyak dia banyak memberi impak kepada kita dalam kehidupan
seharian. Okey, contohnya dengan kita melukis tu, okey, dengan lukisan kita tu, kita boleh meluahkan idea, meluahkan perasaan kita. Okey, dengan cara itulah kita boleh hilangkan depres kita, okey, tenangkan fikiran kita. Itu sebenarnya seni visual. Okey, bukanlah sekadar kamu nak melukis, sekadar dengar arahan guru, tak. Sebenarnya dia lebih kepada emosi kita. Okey, dengan seni visual boleh membantu emosi kita. Okey. Kemudian, okey, sebelum tu saya nak selitkan sikit, disebabkan seni ni sekadar subjek elektif. Okey, dia subjek elektif. Belajar seni ni dia tak begitu fokus ataupun tak adalah struggle macam mata pelajaran keras yang lain. Okey, kebanyakannya cikgu-cikgu mengajar dalam keadaan relax-relax dan santai-santai. Okey, itu teknik saya lah. Saya tak tahulah cikgu lain. Tapi kalau dengan saya, subjek saya ada satu subjek yang sangat fun di mana pelajar boleh hilangkan stres dia, okey, hilangkan bosan dia. Di mana dalam subjek seni itulah yang murid-murid happy lah. Tak ada yang mudi-mudi. Okey. Kemudian kamu tengok yang cikgu tunjuk tu, okay, pemikiran, penerokaan, ekspresi diri, reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual. So next. Nampak tak muka cikgu tu? Okey, yang ni cikgu Okey, gambar ni cikgu kreditkan pada kawan-kawan baik cikgu ni, cikgu Zack, cikgu Faizah dan juga cikgu Izranuddin. Okey, tiga-tiga cikgu ni adalah sahabat cikgu daripada Pasir Gudang, Johor. Mereka semua ni cikgu seni yang hebat. Kenapa cikgu tunjuk gambar ni? Okey, sebab cikgu nak jelaskan matlamat pendidikan seni visual. Okey, matlamat mata pelajaran pendidikan seni visual sekolah rendah ataupun menengah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Okey, kalau kamu nampak gambar cikgu ni, okey, gambar ni kita panggil dia visual. Apa yang kita boleh lihat, itu yang dikatakan dengan visual. Okey, sebab tu kita sebut pendidikan seni visual. Yang kita lukis dan kita nampak, itulah seni visual. Okey, dalam gambar cikgu ni, kamu nampak cikgu ada pegang plug kan? Okey, ni anugerah yang kami terima. Okey, cikgu kongsi sikit pengalaman. Okey, yang ni cikgu terima masa masuk pertandingan inovasi. Okey, pertandingan inovasi. Dalam banyak-banyak pertandingan inovasi ni, hanya satu pasukan sahaja yang terdiri daripada guru-guru seni. Jadi cikgu ada sedikitlah rasa bangga bila dapat wakil daripada cikgu-cikgu seni yang lain. Tujuan kami untuk memartabatkan lagi mata pelajaran pendidikan seni visual selari dengan mata pelajaran yang lain. Okey, nampak tak kat situ matlamat? Alright. Selalu orang tanya cikgu, cikgu, kalau saya ambil seni, nanti saya boleh jadi apa? Takkan saya nak jadi pelukis? Saya tak nak jadi pelukis. Tak ada masa depan. Okey. Ada murid yang bertanya macam tu. Okey. Sebenarnya, hala tuju dalam aliran seni ni sangat banyak. Jangan pemikiran kita terlalu ortodok sangat. Kita fikir bila aliran seni, pelukis. Okey. Itu silap. Sebab kita kena kaji dulu sebenarnya. Dalam aliran seni tu kita boleh pergi ke mana? Alright. Kita tengok. Okey. Tengok Okey. Kamu nampak tak kat situ ada gambar tiket kan? Okey. Gambar tiket tu bermaksud seni ni, mata pelajaran seni ni merupakan tiket. Okey, tiket untuk pergi ke bidang-bidang pekerjaan yang lain yang begitu meluas. Okey, sebab bidang seni adalah antara bidang kerjaya yang sangat penting di negara kita. Okey, bidang seni ini ada berbagai cabang. Ada bidang seni visual, reka bentuk grafik, reka bentuk fashion, ada seni halus. Okey, itu antara cabang-cabang yang ada. Okey, jadi prospek kerjaya dalam bidang ini
sangat-sangat banyak dan pelbagai. Jadi jangan risaulah kalau ambil seni kata tak ada masa depan tu, jangan risau. Sebenarnya banyak peluang yang kita ada. Nak dengan tak nak sahaja. Okey. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut, cikgu nak bagi kamu environment dulu. Environment dulu, kalau aku belajar seni, aku ambil subjek seni, arah mana aku boleh pergi? Aku boleh jadi apa kalau aku ada ambil aliran seni? Okey. Yang pertama adalah pereka fashion. Okey. Pereka fashion ni memang tak asing lagi lah. Okay, zaman sekarang, zaman sekarang ni memang dah banyak macam cendawan baru tumbuh pereka-pereka fashion kita. Okay, tengok apa namanya, baju-baju artis kita bila ada anugerah juara lagu kan. Ada yang beropol, ada yang tak cukup kain. Macam-macam lah sekarang lebih-lebih cikgu ceritakan terbawang pula. Okey, yang kedua adalah pereka grafik. Pereka grafik. Tahu tak pereka grafik tu apa? Cikgu seronok tahu bila sebut pereka grafik ni sebab cikgu adalah salah seorang, salah seorang X. X bukan Y, X. X pereka grafik. Pereka grafik ni orang yang banyak buat advertising, buat layout, buat iklan, Dia lebih kepada pengiklanan. Contohnya macam pereka grafik ni, orang yang bertanggungjawab, orang yang bertanggungjawab design banting, banner, kad kahwin, banyak lagi. Even kita minum air kotak Milo tu pun design tu adalah dibuat oleh pereka grafik. Ada pereka grafik yang buat dalam bidang identiti korporat. Nanti kalau nak tahu lebih lanjut, kamu kena masuk aliran seni ni, kena ambil mata pelajaran pendidikan seni. Nanti cikgu akan ajar everything. Tapi cikgu dulu belajar grafik dekat UiTM Shah Alam. Cikgu ambil, tapi tak bertahan lama menjadi pereka grafik sebab, ada sebab. Sebab jiwa cikgu terlalu meminati bidang pendidikan. Memang nak jadi cikgu. Masuk UiTM, dah berniat dah dalam hati. Aku nak masuk sekadar nak ambil degree sahaja. Kemudian nanti aku akan sambung diploma pendidikan dan aku akan jadi cikgu. Alhamdulillah, sekarang saya dah jadi cikgu. Cikgu seni. Alright, kita teruskan dengan yang ketiga. Bidang yang ketiga, antara kerjaya yang meletup. Lagi-lagi zaman COVID ni, kita pergi kena duduk rumah kan, kena PKP, PKPP, PKB. Maka ramailah suri-suri rumah, surer-surer rumah. Sorry, bahasa kurang kurang menarik lah sebab saya bukan cikgu bahasa Melayu. Ada sedikit. Orang seni ni dia macam santai-santai gitu kan. Faham-faham je lah sendiri. Masa-masa PKP ni, saya tengoklah, saya ni peminat laman page Facebook, dekor apa hari ni. Kami suka dekor, macam tu lah. Ramai orang share, berlumba-lumba share nak rumah yang cantik, nak ada dekorasi yang menarik, nak ada landscape yang baik. Semua tu memerlukan pereka hiasan dalaman. Daripada mana ilmu dia tu? Daripada seni lah. Alright. Dan yang keempat, pereka bentuk laman web. Yang ni yang orang yang membina laman web. Yang membina laman web. Sekarang dah banyak dah laman web. Kalau dulu cikgu ada belajar ni lah. Ada juga belajar masa cikgu pereka grafik. Memang cikgu ada belajar untuk membuat laman web. Dan seterusnya adalah juru gambar. Kita suka selfie kan. Kalau cikgu suka selfie, sikit-sikit cikgu selfie. Juru gambar. Tapi kalau kita suka bergambar pun, kalau kita suka bergambar, kalau kita tak belajar teknik menggambar dan kita tak gunakan bahasa seni visual kita, keseimbangan, kepelbagaian, gambar yang kita hasilkan tu tak menarik pun. Jadi nak ambil gambar pun kena ada ilmu. Next.
Apa lagi yang boleh kita jadi? Alright. Ni juru animasi. Kita zaman sekarang kita kenal dengan Boboiboy, kita terkenal dengan Upin dan Ipin, kan? Itulah juru animasi. Orang yang bina watak kartun-kartun tu, okey, itu adalah juru animasi. Okey, kita tengok pelukis. Pelukis dah jauh dah, nombor 7. Okey. Orang yang mahir, biasanya orang yang jadi pelukis ni, dia memang dah ada, kita kata dia dah memang ada bakat semula jadi. Memang dah ada bakat semula jadi. Maksudnya apa saja dia touch terus jadi. Dia lukis contoh-conteng pun jadi. Tak payah tengok pun gambar original pun boleh lukis dengan jadi. Biasanya orang yang jiwa halus, yang seni halus, kita panggil dia pelukis ni orang yang seni halus. Biasa seni halus ni memang akan menjurus kepada pelukis. Dia tak nak kerja dengan orang sebab pelukis ni kebiasaannya dia hidup dalam dunia dia. Jangan usik-usik orang pelukis ni. Jiwa dia cakap touching. Alright. Nombor 8, guru. Ni contoh guru lah. Okay, ni contoh guru. Tak adalah poyo sangat kan. Okay. Sekiranya, macam cikgu buat tadilah. Cikgu ada cerita tadi kan pengalaman cikgu. Cikgu belajar ambil grafik. Okay, cikgu memegang ijazah sarjana muda, seni lukis dan seni reka grafik dan digital media. Okay. Tapi sebab cikgu minat jadi cikgu, maka cikgu sambung pengajian ke Universiti Pendidikan Sultan Idris dan cikgu ambil diploma pendidikan. Nampak tak cikgu punya perjalanan tu? Okay. Daripada STPM ambil seni, masuk degree ambil seni, ambil diploma pendidikan pun seni. So, jadilah cikgu seni. Okey, selain tu ada orang kata ambil seni ni tak boleh jadi kaya. Silap tu. Okey, orang yang ada jurusan seni ni, orang yang ada kemahiran, okey, dia dah belajar macam-macam, terutamanya macam craft tangan, kita belajar batik, okey. Apa lagi kita belajar? Macam-macam lagi. Okay. Orang yang boleh design batik, orang yang boleh buat batik, dia boleh mengusahakan syarikat batik dia sendiri. Kita tengok, kalau kat Terengganu, kat Kelantan, banyak usahawan-usahawan batik yang terdiri daripada orang kampung je. Tak semestinya orang bandar. Orang kampung pun boleh jadi usahawan yang berjaya. Yang penting nak dan tak nak je. Alright. Seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah pelukis pelan. Okey. Sebenarnya cikgu ragu-ragu betul ke pelukis pelan? Tadi cikgu semak-semak dalam laman web, betul. Syarat dia mestilah mendapat kelulusan tinggi dalam pendidikan seni visual. Okey? Faham tak? 10 cukup Okey. Kalau tak cukup cikgu tambah lagi. So, kita dah tahu sedikit sebanyak tentang seni tadi. Okay, kita dah tahu. Kita dah tahu matlamat dia. Kita dah tahu hala tuju dia. So, kita nak fikir semula. Penting ke seni ni? Okay. Penting tak penting adalah atas diri sendiri. Tepuk dada, tanyalah selera. Okay? Kita dah tahu semua. Kalau kita tak minat pun tak guna juga. Tapi kalau kita berminat, kita nak lagi tahu. Nak tahu. Okey. Cikgu terangkan yang berikutnya. Okey. Kepentingan pendidikan seni visual. Okey, kepentingan dia. Nampak tak cikgu punya belon-belon tu? Alright. Yang pertama, kepentingannya untuk generasi umum yang mana pendidikan seni visual ni dia merentasi kurikulum dalam pelbagai subjek-subjek lain. Okey, contohnya dalam subjek geografi. Okey, dalam subjek geografi, murid-murid belajar tentang pembinaan peta. Ada peta topografi. Okey? Dekat situlah kemahiran melukis digunakan. Okey? Kemahiran melukis digunakan. Okey, saya tak cakaplah seni ni digunakan dalam semua subjek, tak juga. Dalam subjek matematik pun seni ada guna. Okey, contohnya kita nak lukis gambar manusia, nak lukis portrait muka. Okey. Sebelum nak lukis portrait muka, kita perlu ada garisan simetri, mesti seimbang. Okey? Garisan simetri tu daripada mana?
daripada matematik. Betul tak? Daripada matematik. Okey, kena seimbang. Kalau kita tak ada garisan simetri, nanti mata satu atas, satu bawah. Okey, bibir satu atas, satu bawah. Sebab apa? Tak ada garisan simetri. Jadi ada elemen merentas kurikulum kat situ. Okey, geografi perlukan seni, seni perlukan matematik. Okey, nampak tak kat situ? Jadi dia pelbagai, dia umum. Okey, dia umum. Okey, yang seterusnya adalah untuk guru. Okey, kenapa cikgu kata seni ni penting untuk cikgu? Okey, sebab bila cikgu-cikgu ni selalu masuk kelas, dia ada bawa alat bantu mengajar kan. Kalau dia terang pumpang, orang tak faham pun. Kalau tak tunjuk benda mawujud, betul tak? Okey, kalau cikgu seni ni, kalau ada cikgu yang kemahiran dia dalam seni ataupun dia ada idea yang banyak untuk create sesuatu idea ataupun boleh create, mewujudkan bahan mawujud, okey, kalau ada kemahiran tu, maka dia boleh boleh mencipta pelbagai ABM, alat bantu mengajar yang menarik. Okey, sekarang ni dah banyak dekat channel-channel YouTube kan, macam mana nak buat pencil case daripada kotak tisu. Kita search je. Okey, kemahiran-kemahiran tu semuanya berpunca daripada kreativiti dalam pendidikan seni. Okey, next. Yang untuk kamu sekarang. Ini untuk kamu sekarang. Seni ni adalah untuk berkreativiti bagi melahirkan insan yang celik seni dan berbudaya. Alright. Okay, nanti kita cerita lagi sebenarnya ini dia lebih kepada buku teks. Nanti kalau kamu dah belajar nanti, kamu akan tahulah apa yang dikatakan dengan seni dan berbudaya. Okey, seterusnya. Ini adalah objektif sebenar. Okay, objektif yang terdapat dalam buku teks untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Okay, yang pertama, dengan seni, murid dapat menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Okey, sebab setiap kali apa yang kita bina tu, kita akan merujuk kepada imitasi ataupun teknik peniruan daripada alam sekitar. Contohnya lukisan landscape. Okay, nak lukis air terjun, nak lukis taman-taman bunga, nak lukis gambar haiwan, gambar serangga. Semua tu ciptaan Tuhan. Jadi secara tak langsung kita menghargai ciptaan Tuhan. Okey, yang kedua, melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kreatif dan menyeronokkan. Okey, sebab itu Cucu kata tadi, dalam kelas seni sangat best. Sebab apa? Seni ni orang yang tak pandai, tapi kalau dia minat, dia boleh masuk kelas tu. Gitu. Faham tak maksud cikgu? Okey, yang ketiga, menajamkan daya persepsi dan imajinasi melalui panca indera. Okey, bila sebut seni visual ni, kita guna kita punya idea. Minda kita sentiasa berjalan, memikirkan idea yang nak kita buat, nak kita lakarkan kepada lakaran kita lah kan. Kita nak lakar. Okey. Selain tu, mata. Okey. Sebab dalam seni kita ada teknik peniruan. Bila ada teknik peniruan, maksudnya kita mata kita, penglihatan kita perlu fokus dalam suatu objek atau benda yang kita tiru tu. Okey. Dan seterusnya mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. Okey, dan mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Sebenarnya ada banyak lagi. Jadi saya tak nak pening-pening kepala. Kita kena cerita yang best je lah. Okey, yang tak best buat apa nak cerita. Alright. Next. Tadi kita cerita tentang keseronokan dalam seni. Okey. Tapi kita tak tahu, kita tak ada ilmu. Okey, dalam seni ni nanti macam mana dia punya kertas peperiksaan SPM. Okey. Yang ini kamu perlu beri perhatian. Okey, kalau kamu dah berniat nak pergi bidang-bidang pekerjaan yang cikgu sebut tadi, kamu kena fokus ni. Sebab ini yang menentukan tadi nanti kamu boleh pergi ke aliran yang kamu minat ke, kamu tak minat. Okey, tengok Okey. Tarik nafas sekejap. Letih Okey. Dalam mata pelajaran seni, okey, ia tergolong dalam mata pelajaran elektif. Maksudnya dia bukan wajib. Dia adalah subjek pilihan. Okey, dalam seni terdapat 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey. Kertas 1 ni soalan dia berbentuk teori. Kertas 2 ni soalan dia menggambar ataupun seni halus ataupun dipanggil juga melakar. Dan yang ketiga adalah portfolio ataupun
kerja khusus. Yang ini dia kena ada kajian kes ataupun kajian kerja khusus tu dan juga dia punya produk. So, kita kena pergi seterusnya. Okey. Ini adalah contoh kertas satu. Okey. Kertas satu ni dia mengandungi 40 soalan. Dia berbentuk teori. Maksudnya pilihan A, B, C, D. Okey. Bila dia ada 40 soalan, okey, jumlah markah dia adalah 20 markah. Okey, ada 20 markah. Kat sini. Jadi kamu boleh skor lah 40 tu. Dan masa yang ditetapkan adalah selama 1 jam. Okey, dapat tak? Yang kertas satu tadi adalah teori. Soalan ada 40. Okey, masa ada 1 jam. Markah dia 20. Okey, faham? Okey. Seterusnya kita pergi pada kertas 2. Okey. Kertas 2 ni adalah soalan yang berbentuk menggambar ataupun melukis. Okey. Dia tergolong dalam seni halus. Okey. Dia beri okey, soalan ni ada 6 soalan pilihan. Okey. Okey, tapi kamu hanya boleh pilih satu sahaja dan masa yang diberikan memang lama. 3 jam kau dia bagi 3 jam. Maksudnya kalau kata saya tak pandai lukis cikgu, saya tak ada idea cikgu. Tipulah 3 jam masa kau tak boleh lukis, tak ada idea lagi. Sebab apa saya kata tak boleh? Takkanlah tak ada idea. Sebab soalan ni diberi seminggu lebih awal. Okey, katakanlah Isnin depan exam. Dia dah bagi awal-awal Isnin ni kertas soalan tu. Jadi kamu ada masa 7 hari. Okey, tolaklah hari exam. 6 hari. Ada 6 hari untuk kamu search, research dan kamu aplikasi. Buat lakaran. Okey, maksudnya masa kamu nak exam tu nanti, kamu dah buat lakaran siap-siap, kamu dah ada idea, kamu dah tahu nak lukis apa, dah tahu nak guna warna apa, dah tahu everything. So masuk tu dalam masa 3 jam tu insya-Allah memang akan boleh siap. Kalau nak tahu macam mana teknik nak menjawab kertas 2 ni, dalam channel Cikgu Ju saya ada share teknik menjawab kertas 2. Kertas 2. Boleh tengoklah kat situ. Okey? Faham tak? Okey. Kertas 2, soalan ada 6, pilih satu, masa 3 jam. Okey? Jangan lupa. Alright, kita terusnya dengan kertas 3. Okey. Sorry. Lupa pula. Okey, ini adalah contoh. Contoh. Ini adalah contoh kertas 2. Soalan lebih awal akan datang. Kamu dah cuba try and error. Kemudian kamu lukis macam ni lah. Inilah kertas 2. Okey, menggambar. Sedapnya lah nasi lemaknya. Lapar tengok. Okey. Dan yang terakhir sekali. Okey, terakhir sekali adalah kertas 3. Okey, kod 2611/3. Okey, soalan kertas 3 ni berbentuk portfolio. Yang mana ada 4 soalan pilihan. Boleh pilih satu saja. Kalau tadi masa dia 3 jam, yang ni masa dia berapa? 6 bulan. 6 bulan masa dia. Agak mustahil kalau tak sempat. Okey, ada 6 bulan. Itu daripada Februari hingga Julai. Okey. Terusnya, ni contoh Okey, saya nak kreditkan gambar ni sebab saya ambil daripada internet. Saya ternampak ni. Ini daripada channel Cikgu Zulkifli Muhammad. Cikgu Zulkif Muhammad. Okey. Sifu saya ni, mentor saya masa saya kat Negeri Sembilan. Cikgu ni dah jenuh dah mengayapnya daripada Pasir Gudang pindah Negeri Sembilan. Sekarang cikgu dah pindah Pahang. Okey, jemput datang SMK Lancang Pahang. Tapi lepas COVID lah. Okey, ini pun cikgu share daripada internet. Ni antara contoh kajian lah. Sebelum nak buat produk, kena buat kajian dulu. Okey, dan bila dah siap kajian, kita kena buat produk. Ini contohlah, cikgu pun tak ingat dah tahun bila yang produk t-shirt ni. Yang ini saya nak kreditkan pada Cikgu Syarul Nadia. Okey, Cikgu Syarul Nadia. Dia ada channel Cikgu Syarul Nadia. Okey, Cikgu Syarul Nadia. Saya ada ambil kat Facebook dia. Tanpa persetujuan dia sebab saya tak sempat nak tanya dia. Okey, terima kasih Kak Nat. Terima kasih Abang Zul. Alright, ini adalah contoh-contoh produk dan contoh kajian bagi kertas soalan 3. Okey, nampak susah tapi jangan risau. Daripada kertas 1, kertas 2, kertas 3,
Semuanya dengan bimbingan guru. Okey. Dengarlah cakap cikgu. InsyaAllah senang. Okey. Faham? Okey. Ini format peperiksaan dia lah. Okey. Cikgu tak nak tanya, tak nak cakap banyak. Cuma cikgu nak terangkan kat sini saja. Iaitu jumlah markah. Okey. Jumlah markah. Untuk kertas 1 adalah 40 markah. Kertas 2, 50 markah. Dan kertas 3 adalah 100 markah. Okey. Macam mana? Ada rasa nak ambil tak? Ada berani? Okey. So, siapa yang sesuai untuk mengambil jurusan ini? Nak pilih kita kena tahu. Sesuai ke tak kita ni? Okay, itu kita kena tengok. Next. Okey. Yang pertama ni kriteria-kriteria yang perlu bagi murid yang ingin mengambil pendidikan seni visual. Yang pertama adalah minat. Okay, semua bermula dengan minat. Kamu tak pandailah macam mana sekalipun, tapi kalau kamu berminat, insya-Allah memang boleh buat. Yang kedua adalah rajin. Mana-mana subjek pun mestilah kena rajin. Kalau cikgu bagi latihan tak buat, macam mana nak lembutkan tangan, nak pandai buat, betul tak? Kalau dah tak nak buat, malas, cikgu bagi kerja, tak jadilah. Okey? Kalau rasa malas, jangan ambil lah. Okey? Yang ketiga adalah committed. Committed ni maksudnya dalam erti kata, buat apa-apa sahaja kerja yang diberi tu, buat sehabis baik. Buat sehabis baik. Macam cikgu punya tagline pun sama. Dalam apa sahaja tugas yang cikgu dapat, cikgu akan buat sehabis baik. Baru puas hati. Kalau kita buat sambil lewa, kita rasa seolah-olah benda tu sia-sia tau. Kita buat penat tapi sia-sia, tak dapatkan hasil. Okay? Contoh cikgu lah. Cikgu dulu tak pandai sangat nak buat video-video guna OBS bagai ni. Tapi sebab cikgu ni minat dan cikgu ni memang sejenis orang yang committed dengan kerja, bukan nak angkat bakul tapi kenyataan. Jadi, cikgu akan buat bersungguh-sungguh, cikgu sediakan video yang macam ni. Kau tengok. Pandai tak cikgu? Saja. Alright. Yang keempat, mendengar kata. Yang ni lebih kepada bimbingan guru lah. Okay, guru pembimbing. Orang memang kena dengar cakap cikgu lah. Sebab apa? Sebab cikgu tu yang tahu markah tu dikira macam mana. Jangan kata cikgu kata, ini tak cantik. Cantik. Ini tak cantik lah. Cantik lah cikgu. Okay, cantik tak cantik tu subjektif. Tapi kalau cikgu tu kata, kamu betul kan ni? Lukisan kamu ni tak seimbang lah. Ruang yang kamu gunakan terhad. Okay, kalau macam tu betul. Sebab apa? Dia bercakap dengan fakta. Orang tak boleh nak goreng lah kalau dengan fakta ni. Okay, yang terakhir adalah berbakat. Berbakat ni adalah bonus bagi orang yang betul-betul berbakat. Tapi kalau berbakat, tak rajin ataupun tak minat, tak jadi juga. Betul tak? Jadi kalau berbakat, minat dan rajin ni dia jadi macam satu bonus. Memang orang kata super lah power. Memang best lah kalau dapat 3 orang murid yang macam ni. Okay. Bukan 3 orang. Ada dapat 3 sikap ni, memang best lah. Okay. So, dah habis rupanya cikgu punya slide. Pilihan di tangan anda. Okay. Cikgu dah terangkan dunia seni. Pilihan di tangan kamu. Pilihlah ikut kesesuaian kamu. Dan yang paling penting, bila dah kamu pilih, buatlah bersungguh-sungguh. Okay? Faham? Alright. Semoga pilihan yang kamu buat, pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat. Okay? Saya mengalu-alukan kedatangan murid-murid baru dalam aliran seni dan selamat belajar dengan saya untuk SMK Lancang. Okay? Semoga berjumpa lagi pada video akan datang. Ingat, buat sehabis baik. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.